Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung pengisian kita pada pagi ini di aplikasi Zoom. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan ayat-ayat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kita berusaha untuk mencari hikmah di sebalik pembukaan dan penutupan ayat-ayat di dalam surah 114 surah di dalam Al-Quran. Moga-moga pendekatan yang kita gunakan ini dapat memberikan kita sesuatu manfaat di dalam kita mencari hikmah, kita mencari kemukjizatan Al-Quran, kita mencari mencari petunjuk tentang keagungan Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah seperti yang kita maklumkan pada malam semalam, hari ini kita akan memasuki juzuk yang ke-28. Juzuk yang ke-28, yang mana juzuk yang ke-28 ini dimulakan dengan surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah, seperti yang kita pernah mempelajari, bahawa surah Al-Mujadalah ini merupakan surah yang ada berkaitan dengan persoalan, dialog, pertanyaan, soal jawab di antara seorang perempuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan isu perempuan tersebut telah diziharkan oleh suaminya. Maka persoalan perempuan tersebut telah memberikan satu jawapan bagi apakah hukum yang patut dilakukan apabila ada mana-mana lelaki yang telah menziharkan isterinya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut perempuan tersebut siapa, lelaki tersebut siapa, maka saya galakkan untuk melihat kembali nota ataupun melihat balik kepada rakaman berkenaan dengan nama dan tema surah Al-Mujadalah. Ringkasannya, kita terus pergi kepada tujuan surah. Kenapa sebelum kita masuk pembukaan dan penutupan, kita kena belajar tujuan surah? Kerana tidak ada mana-mana ayat Al-Quran yang turun, melainkan ada tujuan. Jadi sedikit sebanyak kita dah dapat mempelajari. Maknanya kalau kita dah sampai surah yang ke-58, sampai surah Al-Mujadalah ini, menunjukkan bahawa kepada kita dah jumpa lebih kurang 58 tujuan surah. Jadi kita dapat kita dapat petunjuk dari Allah bahawa Al-Quran ni bukan sahaja untuk dibaca, tetapi adalah untuk dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk di dalam perkara apa? Jadi kita melihatlah kepada tujuan surah. Maka surah Al-Mujadalah ini tujuan dia, Allah Ta'ala nak meminta kepada kita supaya kita iltizam, kita memberikan komitmen dengan segala batas-batas ataupun hudud, ataupun kita kata peraturan, ketetapan yang telah pun Allah tetapkan.
maka kena iltizam, kena tunaikan. Yang mana ketetapan tersebut, hukum hakam tersebut, peraturan tersebut merupakan peraturan Allah yang Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Surah Al-Mujadalah merupakan surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Oleh kerana itu, ayat-ayat yang turun selepas hijrah adalah ayat-ayat yang berkisarkan kepada hukum hakam. Ya, seperti mana dalam surah Al-Mujadalah dikaitkan dengan kisah perempuan itu berzihar dan diziharkan, begitu juga dengan kisah mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua yang memerintah, yang mentadbir bumi Madinatul Munawwarah. Jadi kita terus kepada tujuan, pergi kepada pembukaan surah Al-Mujadalah. Sudut yang pertama, surah Al-Mujadalah ini, kita terus pergi kepada ayat yang kelima. Okay, kita terus ambil kepada ayat yang kelima. Kalau tuan-tuan baca ayat pertama, kalau tuan-tuan nak tahu cerita perempuan yang diziharkan oleh suaminya, maka kita kena rujuk ayat 1 sehinggalah ayat yang keempat. Maka mana-mana suami yang menziarkan suaminya, dia kena perlu buat apa jika dia telah menziarkan isterinya, maka peraturan tersebut ada dinyatakan oleh Allah pada ayat yang keempat. Jadi ayat pertama sampai ayat yang keempat cerita tentang perbuatan zihar dan hukumannya. Okay, tetapi kita terus pergi kepada ayat yang kelima. Okay. Ayat yang kelima, kita diberitahu oleh Allah yang kita jadikan sebagai pembukaan surah Al-Mujadalah ini adalah Allah menceritakan tentang sesiapa yang dia ingkar, dia lawan, dia tentang mana-mana perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, pasti orang tersebut akan mendapat kehinaan. Macam mana kita boleh kata kita menentang Allah? Kerana yang membawa misi, membawa wahyu dari Allah adalah Rasul. Sebab tu siapa taat Rasul, dia taatlah Allah. Siapa tentang Rasul, dia akan tentanglah Allah. Oleh kerana itu, ayat yang kelima dimulakan dengan menerangkan tentang menerangkan tentang balasan yang Allah memberikan kepada sesiapa yang menentang perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi kita lihat ayat nombor 5. Okay, ayat nombor 5 ni, ayat dia, Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan dia menentang Rasulnya, kubitu. Kubitu maksudnya mereka itu pasti ditimpa kehinaan. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat sini kita jumpa jelas tentang pembukaan bagi surah Al-Mujadalah. Okey, kita tak tadabbur keseluruhan ayat, tapi kita nak fokus tentang tentang perintah mentaati Allah dan mentaati Rasul. Baik, kita pergi kepada penutupan. Jadi ketika mana kita baca dekat penutup surah Al-Mujadalah, diulang oleh Allah sebagai pengukuhan bahawasanya sesiapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, dia akan ditimpa dengan kehinaan
kita rujuk kepada ayat yang ke-20. Okay, ayat 20 ni kita jadikan dia sebagai penutup kerana ayatnya dekat dengan ayat yang ke-22 ayat. Sebab surah Al-Mujadalah mengandungi 22 ayat. Maka penutup dia Allah Ta'ala mengulangi tentang ditimpa kehinaan bagi sesiapa yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kalau kita baca ayat, kita akan jumpa dengan lebih jelas. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Kita jumpa perkataan ni sama kan? Sama macam ayat yang kelima tadi. Ada tak ayat dia sama? Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Sama Allah Ta'ala menyebut. Okay. Mereka ni apa? Ulaika fil adzallin. Mereka termasuk orang yang sangat hina. Okay. Jadi dekat sini kita mendapati Allah Ta'ala mengulangi pada pembukaan dan penutupan isu yang sama adalah untuk mengukuhkan, nak mengingatkan bahawa betapa pentingnya ketika mana manusia dah berada di Madinah. Kerana sudah ada banyak hukum hakam yang Allah turunkan, maka perlulah taat kepada Allah, perlulah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sudut yang pertama, pembukaan dan penutupan surah Al-Mujadalah. Kita lihat kepada penutup untuk yang satu lagi. Dia sebenarnya bukan bentuk kedua, tapi penutup yang sekejap ni ayat 20. Kita tengok satu lagi penutup bagi ayat yang kelima tadi. Ayat kelima tadi kita dah sedia maklum. Jadi ayat kelima ni dia ada perkaitan dengan ayat yang ke-20 sebab memang ayat dia sama. Isu yang sama. Tetapi kalau kita nak jadikan ayat 22 sebagai penutup, memang tepat. Bukan sekadar ayat 22 tu dia ayat yang terakhir. Tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan dah belajar, tidak semestinya ayat 22 mesti ayat penutup kena ayat yang terakhir. Tidak semestinya. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-22, boleh juga dijadikan sebagai penutup yang berkaitan dengan pembukaan. Dekat mana perkaitan dia? Dekat ayat nombor 22, kita dapat maklumat dekat sini. Di sini. Maksudnya adalah ayat yang ke-22, setelah kita belajar, kamu akan ditimpa kehinaan kalau kamu menentang Allah, kalau kamu menentang Rasul. Tetapi ayat 22 memberikan kita lagi petunjuk. Kamu kena buat apa terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Kalau Allah akan timpakan kehinaan. Kalau Allah kata kubitu azallin. Tapi kamu sendiri orang beriman, kamu kena buat apa dengan orang-orang yang menentang Allah dengan Rasul? Kamu patut ambil tindakan apa? Kalau mereka sendiri telah menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang agama Allah, maka kamu perlu buat apa orang seperti ini? Dinyatakan pada ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mereka ini saling berkasih sayang. Berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya.
Jadi Allah memberitahu kepada kita sebenarnya, kita sebagai seorang beriman, kalau kita beriman pada Allah, kalau kita beriman kepada Rasulullah, tak sepatutnya kita ada perasaan, perasaan apa? Yuwaddun, iaitu perasaan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Sekalipun dia adalah aba'ahum, sekalipun ia adalah bapa mereka, abna'ahum, anak mereka, ikhwanahum, saudara-saudara mereka, aw ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Inilah tindakan orang beriman. Sebab dalam hidup kita, kita kena dahulukan Allah, dahulukan Rasul. Bukan dahulukan bapa kita, bukan dahulukan anak kita, bukan dahulukan adik-beradik kita, bukan dahulukan kaum kerabat kita. Bukan bermaksud kita abaikan yang kita sebut tadi tu, bukan. Tetapi dalam bab kecintaan, dalam bab harta benda, dalam bab nyawa kita, dalam bab hidup kita, kita kena dulu beri pada Allah, beri pada Rasul. Barulah manusia yang lain. Jadi kita dapati ayat 22 mengajar kepada kita apa yang patut kita buat kepada orang menentang Allah dan Rasulnya. Itu pada penutupan. Jadi selesailah bagi surah Al-Mujadalah secara ringkas. Jadi kita dapati apabila kita baca 22 ayat, kita dapati dengan kita belajar pembuka dan penutup ni, dia ada ilmu yang bermanfaat yang boleh kita ambil. Walaupun kita tak sempat dah nak baca ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tetapi dengan kita menggunakan kaedah pembuka dan penutup ni, sekurang-kurangnya kita ada sesuatu yang kita boleh berpegang setelah kita selesai membaca surah Al-Mujadalah. Sebab itu lahirnya pada tajuk iltizam dengan ketetapan Allah. Baik, kita pergi kepada suratul Hasyr. Okay, surah Al-Hasyr ini surah yang mengandungi 24 ayat. Okay, kalau mudah nak faham lagi, surah yang juzuk 28 semuanya surah Madaniyah. Ingat macam tu je. Surah yang juzuk 28 surah Madaniyah. Okay, jadi kita yang berada pada hari yang ke-28 berpuasa ni, seolah-olah kalau zaman Nabi dulu, mereka sudah berada, kalau juzuk 28 kan juzuk peringkat turun dekat apa ayat-ayatnya ketika Nabi berada di Madinatul Al-Munawwarah. Okey. Surah Al-Hasyr ini surah yang tujuan dia adalah menceritakan tentang pertolongan Allah dalam mengalahkan musuh-musuh. Kat sini. Mengalahkan musuh-musuh. Allah tolong orang Islam mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh yang mana? Nampak tak dia punya perkaitan dengan surah sebelum dia? Yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau surah Al-Mujadalah, kita belajar manusia yang tentang Allah tu umum je. Tak sebut siapa-siapa kan? Tetapi dekat suratul Hasyr, Allah menyebut contoh manusia yang ada di Madinah ketika itu yang menentang Allah dan Rasulnya secara terang-terang. Siapa dia? Sebab tu kena tengok semula nama bagi suratul Hasyr. Cerita tentang orang Yahudi yang telah dihalau keluar dari Madinah. Sebab apa? Sebab mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya. Jadi suratul Hasyr ini surah yang Allah nak menzahirkan. Kalau Al-Mujadalah tadi, kan, kita diperintahkan oleh Allah jangan ada kasih sayang. Betul, pada ayat 22. Maka surah Al-Hasyr ini Allah nak buktikan. Allah nak buktikan. Inilah hasilnya bagi sesiapa yang dia taat Allah, dia taat Rasulnya. Iaitu Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dalam mengalahkan musuhnya. Tidak kira mana-mana musuh yang nampak secara zahir ataupun tersembunyi. Okay, itu secara ringkas bagi suratul Hasyr. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut perbincangan tentang nama Al-Hasyr, iaitu tajuk surah ni maksudnya surah pengusiran.
tentang Yahudi yang diusir, maka boleh lihat kepada nota nama surah dan tema surah. Baik, kita terus kepada pembukaan dan penutupan suratul Hasyr. Okey, ingat tujuan surah tadi tentang pertolongan Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ya, orang Yahudi ni ya sangat bahaya, tetapi orang Islam berjaya menghalau mereka keluar. Kenapa? Kerana Allah yang tolong. Kerana nak memaparkan pertolongan Allah yang maha hebat tersebut, maka surah Al-Hasyr ini, kalau kita lihat dekat pembukaan dia, ia dimulakan dengan tasbih. Dimulakan dengan tasbih. Kita tengok pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillah. Apa kata tasbih dekat sabbaha? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi telah bertasbih kepada Allah. Apa penting tasbih? Kita belajar apa makna tasbih. Kalau kita kata subhanallah, atau kita subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, contoh. Okay. Tasbih berfungsi untuk mensucikan Allah daripada semua perkara yang tidak patut disandarkan kepada Allah. Dalam masa yang sama, tasbih berfungsi menjauhkan Allah daripada sifat lemah, daripada sifat yang kekurangan. Itulah fungsi tasbih. Maka kalau kita hayati dekat pembukaan suratul Hasyr ini, yang bertasbih tu bukan kita manusia saja, tetapi segala makhluk yang ada di langit dan segala makhluk yang ada di bumi mensucikan Allah. Dan Allah itu sendiri dia bersifat Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay, itu ayat yang pertama, dimulakan dengan tasbih. Okay, telah bertasbih. Okay. Sekarang kita tengok penutupan. Kita lihat pada ayat yang terakhir sekali, suratul Hasyr, Allah menyebut tentang tasbih juga. Mula dengan tasbih, tutup dengan cerita tentang tasbih. Kita tengok ayat nombor 24. Allah mengatakan, okay, ayat 24 ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayatnya saya ambil yang potongan hujung ya. Saya dah ambil di hujung dia. Dia ada lagi dekat bahagian depan dia tu. Tapi saya tak bawa depan dia. Kita tengok terus kepada tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Cuba pakai tasbih. Yusabbihu, iaitu sentiasa bertasbih. Okey. Lahu ma fis samawati wal ard, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Okay, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Okay. Dan jelas tentang berkaitan pembukaan dan penutup. Okay, cuba kita adun lagi. Maksudnya kita adun lagi pembukaan dengan penutup tu. Kan, kalau kita gabung, kita dapati mula dengan tasbih, penutup dengan tasbih. Betul. Tapi kita boleh adun lagi ayat ni, pembuka dan penutup tu, supaya kita dapat lagi maklumat yang lain. Okey, cuba tuan-tuan gabungkan perkataan tasbih, kata kerja yang Allah gunakan tentang tasbih ni. Dekat pembukaan Allah guna kata kerja apa? Sabbaha. Allah menggunakan kata kerja yang telah berlaku, fi'lul madhi, ataupun kita kata
past tense, telah bertasbih. Jadi kalau kita faham telah bertasbih ni macam kalau kita baca, oh, sekarang tak ada orang bertasbih ke? Tak ada makhluk bertasbih ke? Kalau kita baca hanya ayat 1, memang kita akan jumpa macam, oh, telah berlaku, Allah ni telah ditasbihkan. Tapi sekarang ada tak yang bertasbih? Apa tu kita kena tengok dekat penutup. Kalau dekat yusabbihu ni, ini adalah fi'lul mudhari', present tense. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Ta'ala ni, kalau kita adun dia, pembuka dan penutup, Allah ni sampai bila-bila dia akan ditasbihkan. Dia telah ditasbih, kan? Dan akan sekarang dan akan datang, Allah tu sentiasa akan ada makhluk yang akan bertasbih kepada Allah. Sebab tu besarnya ibadat bertasbih kepada Allah. Okay, kita jelas tentang maklumat ini. Okay. Sangat bagus kalau kita boleh bentangkan satu topik ataupun satu tema tentang tasbih di dalam Al-Quran. Saya ada nota tentang maklumat itu. Jadi kalau kita ada waktu, kita belajar penceritaan tentang tasbih di dalam Al-Quran. Siapa yang bertasbih? Macam mana malaikat bertasbih, para rasul bertasbih, manusia bertasbih. Kita boleh cerita satu topik yang khas pasal tasbih. Okey, itu dekat pembukaan sudut 1. Jom kita pergi kepada sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua yang kita boleh lihat, pembentuk yang kedua pembukaan, kita ambil ayat pertama dan juga ayat yang ke-24. Kita ambil ayat sama juga. Cuma saya pecahkan untuk jadi 2 bentuk. Okey, macam mana kita pecahkan? Okey. Ayat pertama tadi kita sebut sudut 1 tentang apa? Tasbih, kan? Tentang tasbih. Okey, sekarang kita nak ambil pula penghujung ayat pertama. Allah tutup ayat pertama dengan 2 nama Allah Al-Husna, yang mulia. 2 nama Allah yang mulia. Apa dia nama Allah yang mulia tu? Okay, kalau kita baca ayat pertama, kita akan jumpa wa huwal azizul hakim. 2 nama Allah yang mulia. Yang pertama apa? Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Lepas tu satu lagi apa? Satu yang Maha Perkasa, nombor 1. Nombor 2 yang Maha Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Ada 2. Okay. Apabila kita tutup, baca pada penutup ayat 24 tadi, kita akan jumpa 2 nama Allah yang mulia. Tapi dekat sini Allah ulang buat kali kedua. Wa huwal azizul hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay. So nama-nama Allah Ta'ala ini kena, kalau nak tahu lebih lanjut, kena dipelajari, bincang dari sudut. Okay. Kenapa Al-Aziz dikombinasikan dengan nama Al-Hakim? Itu pun kita boleh belajar tentang nama-nama Allah Al-Husna. Okay. Kalau kita belajar surah Al-Mulk, kadang-kadang Al-Aziz dia combinekan dengan Al-Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Kan? Kadang-kadang nama Allah Al-Aziz dipasangkan dengan Al-Hakim. Jadi kena cari jawapan dia. Maka itu kita kena belajar pada satu topik yang khas, iaitu kita mencari rahsia di sebalik penggunaan nama-nama Allah yang mulia pada setiap penutup ayat-ayat di dalam Al-Quran. Okay, itulah seberingkas untuk 2 bentuk suratul Al-Hasyr ini, untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Kita dapat belajar mengenali Allah Azza wa Jalla. Baik, kita terus kepada surah Al-Mumtahanah. Okay. Surah Al-Mumtahanah merupakan surah yang ke-60
Okey, surah Al-Mumtahanah ini surah berkaitan dengan wanita yang diuji imannya. Okey. Al-Mumtahanah merujuk kepada perempuan yang kena diberi ujian dulu. Mereka akan diuji, nak diuji iman mereka. Okay. Ayat dia ada 13 bagi suratul Al-Mumtahanah. Jadi tuan-tuan kena rujuk semula kerana nak tahu Al-Mumtahanah merujuk kepada perempuan yang diuji imannya sebab apa. Dia ada kaitan dengan hijrah. Jadi kena lihat nota pada nama dan tema surah untuk maklumat lanjut. Okay. Kita terus pergi kepada tujuan suratul Al-Mumtahanah. Okay, tujuan surah Al-Mumtahanah ni dia ada berkaitan dengan Al-Mujadalah, dengan surah Al-Hasyr. Jadi surah Al-Mumtahanah ni surah yang kita kena memberi loyalty. Bukan loyalty tu sekejap-sekejap, bukan sebahagian, tak. Kita kena memberikan taat setia kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa berkaitan dengan surah Al-Hasyr? Apa berkaitan dengan Al-Mujadalah? Saya rasa tuan-tuan boleh buat kombinasi tujuan-tujuan surah. Jadi kalau dekat surah Al-Mujadalah tadi, kita mengetahui tentang iltizam kan? Tak boleh tentang Allah dan Rasul. Jadi kita kena buat apa Allah dan Rasul tu? Kita kena taatlah pada dia. Kena memberikan janji taat setia kita. Seperti mana surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Hasyr pula, okey, kalau kamu nak bukti apa kamu dapat kalau kamu taat pada Allah dan Rasul, surah Al-Hasyr menerangkan macam mana Allah memberikan pertolongan mengusir orang Yahudi keluar daripada bumi Madinatul Al-Munawwarah. Okay, itu seberingkas bagi suratul Al-Mumtahanah. Jadi nak tahu dia punya segmen ataupun pembahagian kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Al-Mumtahanah, kita boleh rujuk pada nota sinopsis. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut tentang nama surah Al-Mumtahanah itu kenapa, apa rahsia di sebaliknya, maka kena rujuk pada nota nama dan tema surah. Jadi kita tengok kepada pembukaan suratul Al-Mumtahanah. Okey. Pembukaan suratul Al-Mumtahanah, kita rujuk kepada ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama, Allah menyebutkan tentang dia ada perintah. Perintah tentang apa? Perintah larangan menjadikan musuh sebagai aulia, sebagai teman setia, sebagai penolong, sebagai pelindung. Allah tak bagi. Okay, Allah larang. Musuh dekat sini, kita kena baca ayat, kita akan tahu bagaimana Allah memaparkan musuh tu. Okay, kita tengok ayat pertama. Okay, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh-musuh kamu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka apa jua berita kerana rasa kasih sayang. Okay, kalau tuan-tuan nak faham ayat ni, sebab tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan kena kembali merujuk kepada nota pada nama dan surah Al-Mumtahanah. Ya, kerana surah Al-Mumtahanah ni dia ada cerita seorang sahabat, dia telah membocorkan rancangan Nabi nak masuk Mekah. Kita tahu Nabi memang bercadang nak menawan kota Mekah. Tetapi rancangan itu telah diketahui terlebih dahulu oleh penduduk Mekah. Jadi sahabat ni dia ada kawan dia yang kafir yang ada dekat Mekah. Sebab tu ayat pertama Allah terus tegur.
Jangan kamu mengambil musuh aku, kata Allah, dan musuh engkau sendiri menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita dengan penuh kasih sayang. Okey, itu secara ringkas pada permulaan bagi surah Al-Mumtahanah. Okey. Kita tengok kepada penutup. Apabila kita tengok kepada penutup, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan sekali lagi tentang apa yang telah dibincangkan pada pembukaan surah Al-Mumtahanah tadi. Maka kita lihatlah ayat yang terakhir sekali. Surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-13. Kita akan jumpa sekali lagi larangan menjadikan orang yang Allah murka ini sebagai penolong. Ayat 13. Jadi kita baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Okey, Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Allah menegaskan, jangan. Tuan-tuan, kalau orang tu dia jadi musuh Allah, kan, golongan yang Allah murka, kenapa kita perlu percaya kepada mereka? Kan? Kalau dengan Allah pun mereka lawan, kalau orang Islam pun mereka serang, kenapa kamu boleh jadikan mereka sebagai pembantu dan penolong kamu? Maka Allah menegaskan pada penutupan apa yang telah ditegaskan oleh Allah pada pembukaan surah Al-Mumtahanah. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa nak lebih lagi menghayati surah Al-Mumtahanah ni, maka kena baca pada nota sinopsis dan juga pada nama. Kalau lebih lanjut, of course lah kena baca setiap ayat by ayat. Okey. Kita selesai dekat suratul Mumtahanah. Jadi kita pergi kepada surah As-Saff. Okey. Surah As-Saff merupakan surah yang mengandungi 14 ayat. Mengandungi 14 ayat. Satu ayat yang lebih daripada surah Al-Mumtahanah. Kalau Mumtahanah 13, As-Saff ada 14 ayat. Okay. Surah As-Saff, kita pun sedia maklum apa makna As-Saff. Saff maknanya adalah barisan. Okay. Jadi kita lihat terlebih dahulu tujuan bagi surah As-Saff. Surah As-Saff, daripada nama surah As-Saff itu sendiri, Allah Ta'ala menyeru kita supaya kita semua bersatu hati, bersatu cara berfikir. Untuk menang lawan musuh ni, kita kena bersatu. Bersatu dari sudut hati. Sebab hati kita akan bersatu sebab kita Allah yang sama, Rasul yang sama. Bersatu dalam hati. Dan juga pada pemikiran kita, pada tindakan kita. Kalau kita nak menang, kalau kita tak bersatu hati, tidak bersatu dari sudut tindakan, maka walaupun Allah janji Islam ni boleh menang, Islam ni boleh menang, tapi kalau kita tak bersatu, kita tak akan menang. Jadi surah As-Saff diturunkan adalah untuk mengajak orang Islam ketika itu dan juga secara umumnya sampailah ke hari ini, untuk kita bersatu hati, bersatu dari sudut tindakan untuk melawan musuh-musuh yang menentang Islam. Zaman sekarang ni lagi akhir zaman, lagi kita nampak bagaimana negara Islam, bagaimana orang Islam apabila berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kena bersatu hati. Contoh, kalau kita tengok
Macam kisah, macam kita tahu isu perang kan antara Ukraine dengan Rusia kan. Ukraine berperang dengan Rusia. Negara-negara besar dunia ambil berat pasal Ukraine yang akan diserang. Tetapi isu negara orang Islam diserang, Palestin yang dah lama dah Israel menyerang, menjajah pula, membunuh pula negara-negara besar dunia yang kafir ni. Ada dia orang kisah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Al-Quran kita baca ni bukan untuk kita baca je dapat apa, sekadar pahala dapat baca. Tak. Al-Quran ni dia merupakan sumber kita nak menang. Sumber nak dapat kemenangan, maklumat-maklumat tu, rahsia-rahsia tu adalah pada Al-Quran. Sebab tu kalau kita baca sejarah orientalis ada kajian dia buat sampai banyak kajian PhD buat sebagainya. Sebab tu kekuatan orang Islam ni adalah pada ayat Quran. Kalau nak jatuh ke orang Islam ni, jauhkan dia daripada Al-Quran. Itu saja cara dia. Jauhkan dia daripada Quran. Banyak tuan-tuan, kita boleh baca buku-buku orientalis. Mereka buat kajian. Orang Islam ni kekuatan dia kepada Al-Quran. Sebab semua orang baca ayat yang sama, betul tak? Dia akan jumpa, tak kira duduk negara mana, dia jumpa surah As-Saff ni. Tapi sebab umat Islam jauh dengan Quran, tak ada usaha nak memahami isi kandungan Al-Quran, menyebab kita tak dapat apa yang kita kena buat. Jadi kalau dia baca surah As-Saff, surah yang menyatukan semua orang Islam. Okay, itu secara ringkas. Okay, jadi kita tengok kepada pembukaan dia. Okay, pembukaan surah As-Saff ini, kalau kita lihat kepada ayat yang keempat terus. Okay, kita ambil pada ayat yang keempat. Okay, ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang tuntutan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini cerita tentang perang. Okay, sebab itu jihad ni satu benda yang Allah syariatkan. Kalau tak ada jihad, kita habis tuan-tuan dan puan-puan. Kerana perlu kita mempertahankan negara, mempertahankan agama. Kalau tidak pertahankan, maka sudah pasti Islam ni akan hilang. Kan apabila dibunuh semua orang, kan dirosakkan rumah-rumah ibadat dan sebagainya, maka Islam akan hilang. Ruh Islam itu akan hilang. Maka dituntut untuk berjihad dalam surah As-Saff, tetapi dengan nama surah itu bukan berjihad biasa-biasa, tapi berjihad di jalan Allah dalam bentuk ada kesatuan. Okay, tengok ayat nombor 4. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya. Okay, di sini kita dapati Allah menyukai kita kalau kita pergi berperang di jalan dalam apa? Saffa, dalam barisan yang teratur. Dalam barisan yang ada kesatuan. Kita banyak negara-negara Islam yang besar-besar. Kita ada sampai ada pertubuhan OIC lagi. Tapi jangan sekadar IC. Tapi perlu berjalan dengan bagus. Kita duduk akhir zaman ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi kena ada kesatuan. Okey, ini pada pembukaan dia. Cuba kita lihat kepada penutupan. Tengok pada penutup surah As-Saff. Kita ambil ayat yang ke-14. Ayat 14 ni dia ada berkaitan dengan pembukaan. Kalau pembukaan tadi Allah menyebut tentang orang yang berjihad dalam keadaan yang teratur, dalam keadaan yang ada kesatuan, ada strategi dia. Okay, maka ayat yang ke-14 Allah mengukuhkan lagi tentang perlunya kita semua ini menjadi pembela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena menjadi
orang yang akan jaga imej Islam, nama baik Islam. Kalau ada orang hina orang Islam, hina agama kita, kita kena adalah orang yang perlu menjadi pembela agama kita. Kita perlu ke depan. Kita akan lawan mengikut daya dan usaha yang kita ada. Mana-mana jawatan yang kita boleh gunakan, kuasa yang ada, kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tolong musuh yang menjatuhkan Islam tu pula. Kalau kita membela, kita tolong pula musuh-musuh Islam, kita akan jadi macam surah Al-Mujadalah, ditimpa dengan kehinaan. Sepatutnya apa? Kita menjadi orang yang akan sanggup berkorban untuk Allah dan untuk Rasulnya. Kita dah masuk juzuk 28 ni dan nak khatam Quran dah. Sepatutnya jiwa seorang Muslim itu dah menjadi kuat dalam jiwa kita. Jiwa orang beriman ni sepatutnya dah semakin membara dah. Nak habis puasa dah ni, betul tak? Kan takwa kita dah semakin lama semakin kuat ni. Sebab salah satu fungsi puasa adalah untuk jadi orang bertakwa. Kan sepatutnya iman kita dah semakin bertambah sebab kita dah baca Quran ni dah. Dah baca Quran dah 30 juzuk ni. Kan jadi kita moga-moga kita keluar bulan Ramadan, keluar sebagai seorang Muslim yang memang moto hidup dia adalah sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tolong agama Allah ni. Kita tolong Islam ni untuk disebarkan. Okay. Bagi semangat sikit sebab surah Saf ni yang juzuk 28 ni dan nak khatam Quran ni. Jangan lemah. Keluar bulan Ramadan menjadi seorang Muslim yang sejati. Kerana itulah fungsi Ramadan. Okay. Mari kita baca ayat 14. Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Inilah ayat dia. Ayat dia umum dulu. Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela agama Allah. Ini ayat dia. Kalau kita gabungkan dengan pembukaan tadi, kalau kamu nak membela agama Allah, maka beradalah di dalam satu barisan yang teratur. Ada strategi dia. Sebab tu orang Islam ni kan, dia ada tauhid. La ilaha illallah. Islam ni akan menjadi kuat. Sebab Allah kata bela agama kamu. Bela agama Allah. Okay. Itu dekat penutupan. Jadi cara Allah nak menguatkan kita menjadi pembela agama Allah ni, pendukung agama Allah, maka Allah pun bawalah contoh macam mana pengikut setia Nabi Allah Isa bin Maryam, iaitu Al-Hawariyun. Jadi kita pun sebenarnya apabila baca ayat ni, maka kita menjadi seorang yang akan menjadi pembela pengikut setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita baca surah Saf ni kan 28, ada orang dia dah buat majlis khatam Quran, dah ada dah. Gaya-gaya lagi, pakai baju warna putih lah, tema baju putih, macam-macam lah. Dah selfie dah sini sana, dah khatam Quran dah. Tetapi dia keluar habis dia daripada majlis khatam Quran, keluar dia daripada tadarus Al-Quran. Dia tak nak pun menjadi pengikut setia Nabi SAW. Macam mana tu? Sunnah Nabi dia tak nak perjuangkan. Hadis-hadis Nabi tidak mau diperjuangkan. Macam mana kita boleh baca Quran tapi kita tak ambil apa yang Allah perlu kita lakukan dalam Quran. Tapi kita belajar saban hari ini, moga-moga kita semua menjadi seorang yang pembela kepada agama Allah. Pesan kepada cucu-cucu, pesan kepada anak-anak. Kan, kita pesan dia. Kan, kau jadi doktor nanti nak, kau gunakan kepakaran kau untuk kau menangkan agama Allah.
kembangkan Islam ni. Kau sebagai seorang engineer nak, kan, kau kena ada jiwa Islam. Kita tekankan. Okey. Kita nak move on. Kita terus pada surah Al-Jumu'ah. Okey, suratul Al-Jumu'ah. Okey. Surah Al-Jumu'ah, kita fahamkan Jumaat. Dalam banyak-banyak solat yang menampakkan kehebatan orang Islam. Musuh-musuh orang-orang kafir, dia akan nampak orang Islam ni bersatu hati apabila adanya fardu salat Jumaat. Kan penuh masjid orang pergi salat Jumaat. Jadi salat Jumaat ni, Jumaat tu adalah Jumaat tentang salat Jumaat ni adalah merupakan cara untuk manusia bersatu hati. Itulah perkaitan dengan surah sebelum. Okey, surah Jumaat ni sebenarnya apa yang Allah nak tekankan? Okey, tujuan surah Al-Jumu'ah. Okey, surah Al-Jumu'ah ni surah yang mengandungi 11 ayat. Surah Al-Jumu'ah surah yang dia berkaitan dengan ni. Dia berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kaitan, kita baca keseluruhan dia. Okey. Surah Al-Jumu'ah surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ni Allah datangkan adalah tugasnya menyeru kita kepada berpegang teguh kepada petunjuknya. Nabi datang semua ajak kita pergi kepada Allah. Betul tak? Nabi ajak kita semua kembali kepada Allah. Ajak kita berpegang teguh dengan tali Allah. Kita tak boleh abaikan pesanan Nabi itu. Maka cerita berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mengabaikan, secara tak langsung dikaitkan dengan nama surah ini menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Apa kaitan dengan kemuliaan Nabi? Okey, tuan-tuan kenalah melihat semula perbahasan tentang kenapa surah dinamakan Jumaat. Kenapa dinamakan Jumaat? Okey, kalau hari Jumaat ada peristiwa apa? Solat Jumaat, betul tak? Solat Jumaat adalah solat yang akan dipimpin, mesti ada imamnya. Jadi hari Jumaat, hari yang orang akan mendengar khutbah yang disampaikan. Okay, jadi ada cerita di sebalik sahabat-sahabat Nabi, orang Islam, ketika mana Nabi menyampaikan khutbah. Apabila Nabi sampaikan khutbah, kan khutbah tu pesanan bertakwa, bagi nasihat, kan? Tetapi berlaku peristiwa, ada sekumpulan orang Islam, mereka telah meninggalkan khutbah itu. Mereka pergi buat apa? Mereka pergi mengejar kafilah dagangan yang datang masa khutbah Jumaat itu. Jadi turun ayat Quran yang tegur mereka. Sebab tu saya kata kita kena tengok pada nota nama dan tema surah, diulas kat situ tentang Al-Jumaat. Okey, jadi kita terus pergi kepada pembukaan suratul Al-Jumaah. Kita nak cerita tentang sekejap ya, internet saya. Okey, boleh elokkan? Boleh jelaskan suara saya? Ada gangguan terputus-putus ke? Jelas semua. Okey, tengok ya. Okey, kita ni. Kita tengok kat sini. Okey, pembukaan surah Jumaah Allah mulakan dengan tasbih. Kita tengok tasbih. Okey, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Allah mulakan dengan tasbih. Okey, yang ni kita
dah diterangkan tentang fungsi tasbih pada sebelum ni. Okey. Cuba kita tengok pada penutup dia. Okey, penutup surah Al-Jumu'ah, kita ambil ayat nombor 9. Kita ambil ayat nombor 9 daripada 11 ayat. 9, 10, 11. Kita ambil ayat yang ketiga terakhir. Okey. Ayat ketiga terakhir bagi kejap ya. Okey. Ayat ketiga terakhir bagi surah Al-Jumu'ah ni, ayat nombor 9 ni, kita akan jumpa isu tentang ni. Tentang solat, satu. Lepas tu tentang bersegera. Okey. Lepas tu tentang banyak. Ambil kata kunci ni. Okey. Penutup surah Al-Jumu'ah ni, mula-mula Allah ceritakan dengan tentang perintah solat. Apa perkaitan dengan pembukaan ayat 1? Lagi kita akan kaitkan. Yang kedua, Allah kaitkan dengan bersegera. Untuk apa? Mengingati Allah. Bukan sekadar bersegera. Banyak mengingati Allah. Okey, dapat dekat penutup tu. Okey, jelas? Okey. Jadi kita terus pergi kepada ayat nak tahu lebih lanjut. Nanti kita kaitkan dengan pembukaan dia. Supaya kita nampak ada keserasian pembuka dengan penutup. Okey, kalau kita baca ayat di sini, solat, tentang solat tu apa? Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah. Kat sini ada salat. Okey, wahai orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat, maka Allah minta kita buat apa? Fas'au. Fas'au ni maksudnya bersegera. Okey, ni bersegera. Ila zikrillah, untuk mengingati Allah. Okey, solat. Kenapa dengan solat tu? Solat tu adalah cara mengingati Allah. Okey. Solat ni dia adalah cara untuk kita ingat Allah. Jadi kalau kita dah masuk waktu solat, seperti solat Jumaat khususnya, maka kita kena segera pergi ingat Allah. Beri tumpuan kepada Allah. Jadi kalau kita lambat-lambat, lambatlah kita nak mengingati Allah. Di sini ada perkataan segera. Okey. Kemudian, ayat nombor, saya tertijak ayat nombor. Okey. Dekat nota ni kalau boleh tambah satu lagi ya. 9 dan ayat 10. Saya tertinggal ni. Okey, ayat 9 dan ayat 10. Okey, kita tengok dekat sini. Apa berkaitan dengan tasbih ni? Membuka pasal tasbih kan? Okey, dia begini, kaitan dia begini. Okey. Apa perkaitan salat dengan tasbih? Apa perkaitan salat dengan tasbih? Apa dia punya connection dia? Jadi, okey, tasbih zikir tak? Tasbih tu zikir atau tidak? Okey. Kita akan jawab, ya, tasbih tu adalah cara zikir, ingat Allah. Salat ni ingat Allah tak? Ingat Allah lah kan, betul tak? Kan? Zikrillah. Jadi ada perkaitan. Okey, bertasbih cara ingat Allah. Salat adalah perbuatan mengingati Allah. Okey. Dah jelas? Tuan-tuan dan puan, nampak tak dia punya perkaitan dia? Okey. Kemudian kita tengok ayat nombor 10. Ayat nombor 10, Allah meminta kepada kita supaya ingat Allah banyak-banyak kat sini. Ini dia punya ayat dia. Saya wonder highlightkan dia supaya tuan-tuan pun nanti boleh highlightkan dia. Ni. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Okey. Fa idza qudiyatis salah, apabila telah selesai ditunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah,
carilah kurniaan Allah, carilah rezeki Allah. Wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Okey, apa berkaitan dengan pembukaan? Berkaitanlah pembukaan sebab pembukaan sebut tentang tasbih. Penutup sebut tentang salat. Berkaitan dia, salat itu adalah cara kita mengingati Allah. Tasbih itu adalah cara kita mengingati Allah. Dalam salat ada tasbih. Betul tak? Lepas tu ayat 10 mengatakan kalau tasbih tadi kita kena sentiasa bertasbih, maka kita lah kena sentiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira. Jadi kita nampak berkaitan pembukaan dan penutupan dalam suratul Jumaah. Mungkin kalau kita belajar pada nama surah, mungkin orang nampak pada salat Jumaat je. Dia tak nampak pun berkaitan dengan tasbih. Sebab waktu kita belajar, waktu kita masuk modul belajar tentang nama dan tema surah, kita memang tak fokus pada tasbih. Sebab kita memberi tumpuan kepada perbahasan nama surah tersebut. Tetapi apabila kita memasuki pada modul pembukaan dan penutup, kita akan dapati, oh, ada ya hubung kait tasbih dengan salat Jumaat tu. Oh, selama ni kak tak nampak apa. Mungkinlah contoh ada orang kata. Sebab tu penting kalau kita kena mengamati susunan ayat. Okey, dah selesai. Okey, jadi kita masuk kepada surah terakhir sekali perbincangan kita pada pagi ni. Okey, kita masuk kepada surah Al-Munafiqun. Okey, Al-Munafiqun. Okey. Surah Al-Munafiqun adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala Al-Munafiqun saya semua orang tahu kan. Munafiqun itu pasal orang munafiq. Okey. Orang munafik ni dia adalah musuh dalam selimut bagi orang Islam. Kalau suratul Hasyri tadi adalah musuh yang zahir, orang Yahudi kan mereka menzahirkan permusuhan dengan orang Islam. Tapi surah Al-Munafiqun adalah orang Islam bertopengkan Islam. Tapi dia adalah musuh kepada orang Islam. Maka Allah turunkan 11 ayat dalam surah Al-Munafiqun ni, kemudian diletak pula surah Al-Munafiqun ni dekat kumpulan ayat-ayat yang kata jangan tentang Allah dan Rasul, memberi loyalty kepada Nabi, betul tak? Duduk dalam satu saf. Cantik susunan peletakan surah Al-Munafiqun pada juzuk yang ke-28 ni. Jadi surah Al-Munafiqun ni, surah Al-Munafiqun kalau kita nak belajar ciri-ciri orang munafik, maka belajarlah, ambillah surah Al-Munafiqun. Okey. Jangan ditinggalkan maklumat dalam surah Al-Munafiqun. Dalam masa yang sama, Allah cerita tentang sikap orang munafik ini, maka bukan sekadar cerita je, Allah nak memberi peringatan kepada orang beriman tentang bahayanya orang munafik ini. Okay, itu sedikit maklumat tentang tujuan surah Al-Munafiq. Jadi saya akan ulang semula tujuan ni untuk kita semua dapat mengingati tentang tujuan diturunkan Al-Quran. Okey, jom kita pergi kepada pembuka dan penutup bagi surah Al-Munafiq. Kita hanya bincangkan satu sahaja bagi surah Al-Munafiqun ini di sebalik pembuka dan penutup. Ada dua. Okey, yang pertama. Okey. Ayat 1 sampai ayat 8 Allah cerita tentang orang munafik saja. Ni kita buat pembuka dalam bentuk yang ada perbezaan sikit. Sebab apa? Sebab Al-Munafiqun ni dia tak banyak topik yang diletak dalam surah Munafiq dan surah Munafiqun ni. Dia 11 ayat tu
8 ayat tu, 8 ayat maknanya kita boleh katakan 90% kan surah Al-Munafiqun ni cerita orang munafik. Sebab itu kita letakkan dekat pembuka dia ayat 1 sampai 8. Kalau kita tengok ayat pembuka tak sesuai lah ayat 8 lah, betul tak? Betul tak? Sebab ayat 8 kan dah macam dekat ujung-ujung juga. Kan 11 ayat. Tapi saya nak kita tengok pembuka ni seperti kita bahagi dia dua lah. Okay. Kalau nak ambil ayat 1 pun boleh juga. Tapi saya nak bagi nampak bahawa ayat 1 sampai 8 ni Allah cerita tentang orang munafik. Pasal orang munafik je. Okay. Tengok ayat dia. Tengoklah pasal ayat dia. Okey, kejap. Buka pasal orang munafik. Okey. Ayat dia nanti kita tengok dekat sini. Kita akan jumpa dekat ayat pertama tu pasal orang munafik lah. Ayat yang berbunyi idza ja'akal munafiqun. Kita jumpa pasal orang munafik ayat 1 ni. Dibuka. Okey, ayat 1 tak orang munafik. Okey. Kalau nak ambil ayat 1 saja jadi pembuka pun dah cukup sebab dia cerita tentang orang munafik. Okay, tetapi dekat sini saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk saya nak sebutkan dekat sini kita boleh juga untuk kita buat pecahan kepada pembahagian. Nanti dekat juzuk 30 saya akan ubah metod. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kita buat pecahan. Kita mungkin susah nak jumpa pembuka penutup, kita akan buat pembahagian 1, pembahagian 2. Kita buat ikut segmen pula. Jadi dekat surah Al-Munafiqun ni Allah mulakan tentang orang munafik. Okay, cuba kita tengok penutup dia. Okay. Penutup dia, cuma saya tak bawa lah ayat 1 sampai 8 tu. Kita kena rujuk dalam Al-Quran. Nak tahu ayat nombor 1 sampai 8 keseluruhannya, maka kena bukalah Al-Quran muka surat 554 sehingga 555. Okey. Apabila kita baca penutup, penutup memang ayat 9 sampai 10 lah. Okey. Penutup dah Allah cerita tentang siapa? Allah sebut lawan kepada orang munafik. Iaitu perihal orang beriman. Orang munafik ni bukan orang beriman ke? Tak, dia bukan orang beriman. Dia orang Islam. Tapi dia bukan orang yang beriman. Orang munafik ni sebenarnya dia kafir. Dia punya status agama dia sebenarnya kafir. Tapi dia dilayan, zahir dia pakai Islam. Jadi dekat penutup Allah cerita tentang orang beriman. Cuba tengok ayat 9 dan 10. Allah sebut mula-mula, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ni Allah Ta'ala tatarkan tentang beriman. Tapi ayat 1 sampai ayat 8 cerita tentang orang munafik. Tapi sampai ayat nombor 9 Allah Ta'ala nak menjelaskan apa ciri orang beriman yang sebenarnya. Jadi secara tak langsung ayat 8, ayat 9 ni dia telah menunjukkan karakter orang munafik. Jadi Allah kata jagalah hartamu, anak-anakmu daripada melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Itu ayat nombor 9. Pasal orang beriman. Cuba tengok ayat nombor 10. Ayat nombor 10 ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan kaitkan ayat nombor 10 ni kita katakan Allah tujukan kepada orang munafik ni pasal orang munafik ni. Tak sebenarnya. Ini umum. Kan ayat 9 pasal orang beriman, ayat 10 pun sebenarnya pasal orang beriman juga. Iaitu Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu. Ini perintah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini pasal orang beriman. Okey. Ini bermakna orang munafik mereka memang bakhil
Mereka memang sangat bakhil. Tak sama macam orang beriman. Okay, kalau tuan nak tahu mereka ni bakhil, mereka tak nak infakkan harta, kita kena tengoklah ayat nombor 7. Cuba kita tengok ayat nombor 7. Muka surat 555. Kita akan jumpa orang munafik ni. Dia cakap dekat orang muhajirin. Dia cakap apa? Dia kata, la tunfiqu. Dia kata, janganlah kamu membelanjakan harta kamu. Tapi orang beriman sebenarnya dia kena belanjakan harta daripada jalan Allah. Okay, itu dekat penutup bagi surah Al-Munafiqun. Okay. Kita nampak tak perkaitan dia? InsyaAllah jelas. Okay. Maksud dia punya apa yang kita dapat belajar, pembukaan cerita tentang orang munafik, penutupnya cerita lawan bagi orang munafik. Okay. Jadi kita tengok kepada sudut bentuk kedua surah Al-Munafiqun. Kita ulang balik semula tadi, perihal tentang orang munafik. Okay. Kalau tak nak jadikan bentuk kedua pun tak apa. Boleh gunakan bentuk yang pertama. Tapi saya jadikan bentuk yang kedua. Okay, perihal orang munafik. Okay. Okay, tapi kita tengok penutup dia. Penutupnya, Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang orang munafik tu buat. Apa yang orang munafik tu fikirkan. Tapi bukan untuk orang munafik sajalah. Sebab, kan kita sebut tadi, kan ayat 9-10 pasal orang beriman. Ayat sebelah ni dia cover sekali lah. Sebenarnya dengan orang beriman juga. Allah Ta'ala tahu siapa yang telah dilalaikan oleh harta benda dari ingat Allah. Allah tahu. Siapa yang tak nak menginfakkan hartanya pada jalan Allah, Allah pun tahu. Tapi saya nak letakkan dia berkaitan dengan pembukaan. Kalau pembukaannya pasal orang munafik, maka penutupan ayat terakhir sekali surah Al-Munafiqun ini, Allah menyebutkan dia mengetahui hati dan perbuatan manusia. Jadi kita bacalah ayat dia. Jadi orang munafik ni, kalau orang Islam tak tahu dia munafik, tapi Allah tahu dia itu munafik. Baca ayat dia yang terakhir sekali. Surah Al-Munafiqun. Allah kata, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematian dia. Dan Allah. Kat sinilah istidlal yang kita nak gunakan. Inilah. Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan pembuka, kita boleh ambil lah maklumat penutup ni. Allah mengetahui dengan teliti apa yang kamu buat. Okey, kita tengok ayat pertama ni, orang munafik ni buat apa? Tengok dekat pembuka, kita akan jumpa. Allah kata, orang munafik ni, kata Allah, apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata, kami mengakui, kami bersaksi bahawa kamu ni benar-benar Rasul Allah. Tengok. Orang munafik ni, dia cuba untuk menipu. Dia kata, kalau datang jumpa Nabi, datang jumpa orang-orang Islam, mereka kata, oh kami pun mengaku Nabi Muhammad ni benar-benar pesuruh Allah. Lepas tu kalau kita baca pada ayat yang sama, Allah bagi tahu dah. Allah mengetahui orang munafik tu benar-benar orang yang tipu sebenarnya. Jadi untuk menekankan lagi akan tipu daya orang munafik ni, maka dekat penutupnya Allah sebut, Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan penuh teliti apa yang kamu kerjakan. Okay, maka selesailah surah Al-Munafiqun. Maka kita masih lagi berbaki 3 surah
dalam juzuk yang ke-28. Malam ni kita buat kelas tambahan seperti malam semalam, ya, jam 10.30. Okey, kita akan membicarakan tentang surah At-Taghabun, lepas tu surah At-Talaq, lepas tu surah At-Tahrim. 3 surah yang masih lagi berbaki berada pada juzuk yang ke-28. Malam ni insya-Allah kita bincangkan lagi 3 surah untuk kita menamatkan juzuk yang ke-28. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, hidayah, taufik dari Allah, kita selesai membincangkan beberapa surah pada pagi ini. Kalau kita kira balik, surah apa? Al-Mujadalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita selesai 6 surah dapat kita pelajari pada pagi ini. Yang baik itu dari Allah, ya. Sempurna itu dari Allah. Mana-mana kelemahan pada penyediaan nota, pada apa yang saya sampaikan, saya mohon ampun dan maaf. Jika tuan-tuan ada sebarang penambahan, tuan-tuan ada pertanyaan, silakan tuan-tuan. Ada waktu lagi untuk kita bincangkan. Okey. Terima kasih kepada sesiapa yang ada memberikan maklumat tambahan di ruangan chat. Jazakumullahu khair. Okey, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Boleh tuan-tuan, malam ni kita teruskan dengan kelas tambahan kita? InsyaAllah boleh. Boleh ya, insya-Allah. Yang lain-lain macam mana tuan-puan? Boleh? Ketua kelas kata boleh, tentang perempuan boleh tak? Okey, yang lain boleh ke? Boleh insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Okey, kalau dah boleh tu, insya-Allah moga Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita menyambung kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, siapa-siapa yang terlepas kelas malam tak apa. Nanti saya cepat-cepat saya downloadkan recording ni, insya-Allah. Okay, kita sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Sama-sama.